Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 10 Mei 2020. Tiada kes baharu positif COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam dengan jumlah kumulatif kekal 317 kes. Sementara itu, 6 pesakit sembuh menjadikan bilangan keseluruhan pesakit sembuh 287 orang. Daerah Beaufort mencatatkan semua pesakit sembuh semalam. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 26 kes masih dirawat. Dalam wad termasuk 6 kes dirawat semula. Jumlah kematian kekal 4 kes iaitu 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tambunan dan Tawau. Beberapa lagi sektor di Sabah dibenarkan beroperasi bermula semalam sejajar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 5 yang dilaksana secara berperingkat. Sektor-sektor berkenaan ialah peruncitan dan makanan, pengangkutan awam serta rekreasi dan riadah kesihatan di Taman Awam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal dalam satu kenyataan memaklumkan aktiviti yang dibenarkan beroperasi di bawah sektor peruncitan dan makanan serta rangkaiannya meliputi kompleks beli belah, pasaraya besar, departmental store, farmasi dan penjagaan diri, butik dan kedai pakaian serta kedai serbanika. Perkhidmatan dobi termasuk dobi layan diri, kedai perabot, kedai elektrik dan elektronik, kedai buku dan alat tulis serta kedai cermin mata dan alat optik turut dibenarkan beroperasi. Semua premis makanan termasuk restoran, medan selera, pasar malam dan tamu juga kini boleh beroperasi. Turut dibenarkan beroperasi aktiviti pengangkutan awam darat dan logistik seperti perkhidmatan teksi, kereta sewa, bas, kereta api dan logistik darat pelabuhan. Sementara itu, aktiviti perusahaan kecil dan sederhana di luar bandar sudah dibenarkan beroperasi sejak Khamis lalu. Ketua Menteri bagaimanapun mengingatkan semua operasi tertakluk kepada prosedur operasi standar Kementerian Kesihatan Malaysia dan peraturan pihak berkuasa tempatan. Datuk Syafiq menasihati rakyat agar terus mengamalkan kawalan kendiri, kebersihan, kesihatan diri dan keluarga serta sentiasa menghormati orang lain ketika berurusan di luar. Seramai 7,000 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Apas sudah menerima bantuan makanan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lepas. Bantuan kerajaan negeri itu diagihkan secara berperingkat bermula PKP tahap pertama. Timbalan Ketua Menteri Datuk Georgian Sambakong berkata pengagihan bantuan makanan berkenaan dilaksana dengan teliti bagi memastikan ia disalurkan kepada golongan yang sangat memerlukan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 1,500 penerima kawasan Dun Apas di Batu 3 Jalan Apas Tawau. Bantuan tersebut dilaksanakan berikutan terdapat laporan masih ada lagi penduduk yang terjejas tidak menerima bantuan itu. Petugas Barisan Hadapan Hospital Queen Elizabeth HQE 1 Kota Kinabalu terus cekal dan bersemangat menjalankan tugas mendepani cabaran memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negeri ini. Sokongan padu rakyat Sabah menjadikan petugas HQE sentiasa bersiap siaga bertugas dalam tempoh 24 jam demi membantu pesakit sembuh sepenuhnya agar dapat menerus kehidupan normal seperti sedia kala. Timbalan Pengarah HQE 1 Dr. Yogendra Anak Lelaki Pancalinggam berkata mereka sangat terhutang budi dengan keprihatinan kerajaan negeri dan persekutuan serta rakyat Sabah yang beri kerjasama memutuskan rantaian COVID-19 dengan menjaga disiplin diri sekaligus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Ia memudahkan petugas barisan hadapan selain turut membantu menyediakan keperluan petugas hospital dalam menjalankan tugasan mereka setiap masa. Berterima kasih kepada rakyat Sabah and thank you lah for the cooperation semua lah. I hope they understand especially negeri Sabah did very well lah kalau berbanding dengan negara-negara lain di dunia. It is all because of bukan saja our frontliners tetapi juga penduduk, semualah penduduk kampung, penduduk bandar. Beliau ditemui media selepas menerima sumbangan Sedco di HQE 1 Kota Kinabalu. HQE 1 menyediakan hampir 300 katil untuk menempatkan pesakit dan setakat ini jumlah pesakit yang dibenarkan pulang ke rumah seramai 111 dan baki 11 pesakit yang masih dirawat di hospital berkenaan.
Orang ramai di sekitar penampang perlu terus kekal mematuhi langkah keselamatan dan tidak keluar tanpa tujuan penting meskipun sekatan jalan raya SJR di beberapa lokasi di daerah itu ditutup sepenuhnya. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata, berdasarkan keadaan semasa, perubahan bentuk penugasan telah dilakukan dengan membentuk pasukan pemantauan pematuhan di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti di daerah itu. Pasukan itu terdiri 117 pegawai dan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang dan Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah serta turut dibantu pasukan rela. SJR kita tutup dan kita telah tumpukan kepada pembentukan tim-tim pemantauan pematuhan di beberapa lokasi di daerah Penampang, yang mana lokasi yang kita pilih ini adalah lokasi yang kita percayai ramai ataupun menjadi tumpuan orang ramai. DSP Muhammad Haris ditemui pemberita RTM di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Menurutnya lagi terdapat 4 kaedah pemantauan yang bakal dilakukan. Antaranya pasukan ronda berkenderaan, payung, rondaan bermotosikal dan berjalan kaki di lokasi tumpuan seperti kawasan pasaraya, restoran, premis kilang, pasar awam, bank dan rumah ibadah. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO antara badan korporat di Sabah turun padang hulur sumbangan menerusi program Kami Prihatin kepada petugas barisan hadapan terdiri pasukan keselamatan dan petugas hospital di sekitar Kota Kinabalu. Lebih 500 bungkusan makanan diserahkan kepada barisan hadapan membabitkan Hospital Queen Elizabeth I, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu dan Rumah Anak-anak Yatim Mawim Sembulan. Timbalan Pengurus Besar SEDCO Azrul Ahmad berkata, ia tanggungjawab sosial korporat SEDCO kepada petugas barisan hadapan sepanjang perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penularan wabak penyakit COVID-19. Kita sentiasa cuba untuk membantu kepada frontliners dan juga kepada kerajaan negeri dalam memutuskan rangkaian COVID-19 ini lah. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan dalam program Kami Prihatin di Kota Kinabalu. Sumbangan ini juga bagi mencairkan aktiviti tahunan SEDCO sempena Ramadan dan musim perayaan walaupun tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya. Brigad Negaraku Sabah menjalin kerjasama erat dengan Jabatan Perkhidmatan Masyarakat Am Negeri bagi memudahkan penyampaian bantuan kepada golongan memerlukan. Pengerusinya Nurul Nurdin berkata Brigad Negaraku ialah sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan untuk menyumbang hikmat bakti kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan fahaman politik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan 300 unit pelindung muka kepada Timbalan Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Dr. Yogendra Panchalinggam di Kota Kinabalu. Menurut Nurul, bantuan itu sebahagian daripada 30,000 pelindung muka yang disediakan Pusat Brigad Negaraku di Kuala Lumpur untuk diagih kepada hospital di seluruh negara. Sehingga saat ini selain ini, face shield ini kepada frontliner kita juga masih meneruskan misi untuk membantu mereka yang ada terjejas akibat PKP, akibat penularan COVID-19 ini. Bantuan berkenaan juga sebagai tanda sokongan kepada pasukan barisan hadapan memerangi penularan pandemik COVID-19. Brigad Negaraku ditubuhkan di Sabah pada tahun lalu, kini mempunyai lebih 500 keahlian. Sebanyak 500 bekas bubur lambuk diagihkan kepada 5 agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang bertugas semasa bulan Ramadan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Agensi itu termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Askar Wataniah, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan petugas di Pusat Kawalan Operasi Bandaraya Kota Kinabalu. Menurut Pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Daerah Kota Kinabalu, Remy Martin Gunsalam, agihan bubur lambuk julung kali dia laksanakan PBSM ini bertujuan menghargai anggota keselamatan yang bertugas sepanjang PKP. Ia juga memudahkan persediaan juadah berbuka puasa kepada barisan hadapan ini. Kami melihat keperluan tidak ada program-program bubur lambuk di Kota Kinabalu.
Dan kami telah berhubungan dengan majlis daerah dan juga wakil-wakil yang berhormat di kawasan-kawasan tertentu pun mereka tidak membuat program ini. Jadi kami pun rasa adalah lebih baik untuk kami pun membuat, apalagi di musim Ramadan ini. Remy menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mengagihkan bubur lambuk itu di Markas Regimen 507 Askar Wataniah, Sembulan, Kota Kinabalu. Menurut Remy, program ini menggunakan peruntukan dana sepenuhnya dari pejabat PBSM kebangsaan dan akan diteruskan pada masa akan datang. Ia bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli PBSM bersama masyarakat setempat sekaligus mendedahkan peranan PBSM yang tidak terhad kepada kerja-kerja melibatkan kesihatan. 15 sukarelawan PBSM terlibat dalam menyediakan juadah bubur lambuk ini. Sementara itu, 220 pek makanan disumbangkan sempena iftar Ramadan kepada petugas barisan hadapan di daerah Keningau dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Antara penerimanya adalah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Hospital Daerah Keningau, Majlis Daerah Keningau dan pengamal media. Bantuan daripada QRS Brands Prihatin berkenaan disampaikan oleh Wakil Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Ibdas Keningau, Rovianti Abir. Ketika ditemui pemberita RTM di Keningau, Rovianti berkata sumbangan tersebut sebagai tanda penghargaan atas jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan dalam situasi ketika ini. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksana memberi pengalaman bagi umat Islam berbuka puasa dengan duduk di rumah bersama seisi keluarga. Ia pertama kali umat Islam menjalani ibadah puasa dengan mengadaptasikan diri dengan norma baharu bagi menyokong usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Masyarakat Islam yang ditemui RTM di Kota Kinabalu mengakui ibadah berpuasa tahun ini sebagai pengalaman baru dan unik. Ini adalah satu kebaruan, macam benda baru sebab biasa kita berpuasa ni bila mau berbuka tu kita pergi bazar untuk pilih makanan, tapi sekarang disebabkan PKP kita terpaksa stay at home. Pengalaman puasa saya pada tahun ini memang unik. Ya, memanglah kita biasa pergi bazar kan. Pergi boleh beli sana sini di bazar kan. Tapi yang baiknya tahun ni ada memang selalu dengan keluarga lah. Tiap hari dengan keluarga lah. Buka puasa, isteri, wife masak apa-apa saja. Jenis menu tidak jadi ke. Okey. Jimat, Alhamdulillah. Bagi saya sendiri, memandangkan tahun ini memang tiada ziarah menziarahi. Kita hanya berhari raya di rumah. Secara peribadi memang saya tidak membeli pakaian untuk hari raya pada tahun inilah. Saya akan memakai pakaian apa yang sedia ada. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Wabak COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan, salam hormat.